Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin Amiruddin, Pengerusi Tetap UMNO, yang berbahagia Datuk Sri Rizwan, Timbalan Pengerusi Tetap UMNO, yang berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, yang berhormat Datuk Sri Diraja Haji Mahzir bin Khalid, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden, rakan-rakan Naib Presiden, yang berhormat Datuk Sri Dr. Noaini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Haji Wajdi Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Zahida binti Zarik Han, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Maslan, Setiausaha Agung, yang berhormat Datuk Seri Tunku Adnan Bendahari, yang berbahagia Saudara Syahril, Ketua Penerangan UMNO, yang berhormat, yang berbahagia rakan-rakan ahli-ahli majlis tertinggi yang sempat hadir, kepimpinan wanita, pemuda dan puteri, rakan-rakan daripada parti-parti komponen kuota wanita, pemuda dan puteri yang sempat hadir, terima kasih. Rakan-rakan daripada Friends of BN yang sempat hadir, dan juga turut hadir pada pagi ini lah Ketua Muslimah, Ketua Pemuda dan Ketua Amirah PAS yang sama-sama hadir. Seterusnya, sidang perwakilan saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam perwakilan wanita, pemuda dan puteri yang bersidang telah 3 kali kita tangguhkan. Hari ini kita dapat mengadakan Perhimpunan Agung kita kerana disebabkan oleh negara menghadapi wabak coronavirus, maka Perhimpunan Agung 2020 terpaksa kita tundakan beberapa kali. Tapi hari ini kita dapat mengadakan Perhimpunan Agung kita dan besok Perhimpunan Agung UMNO setelah kita mendapat kebenaran daripada pihak Majlis Keselamatan Negara, pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak nasihat daripada ROS. Maka marilah kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran dan pengesahan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Pengetahui atas semua yang telah Ia aturkan untuk kita. Para perwakilan saudara-saudara sekalian, pada tahun ini genaplah usia UMNO 75 tahun. Tiada yang keramatnya UMNO ni, tetapi yakinlah orang Melayu dan Malaysia tidak boleh tidak mempunyai UMNO di persadanya. Dalam usia yang sangat matang ini, insya-Allah UMNO akan terus mengemudikan watan ini dengan sebaik-baiknya. Akan UMNO jaga tanah air ini dengan seelok-elok jagaan dan asuhan. Tidak akan lupa kita pesan pendiri UMNO dulu, iaitu almarhum Dato' Onn Jaafar. Jangan hendaknya kita mestilah hendak menggesek biola dengan kuat akan lagu gesekkan kita sendiri. Jangan sampai orang lain menggesek, kita hanya menari mengikut lagu gesekkan mereka. Kita berhimpun pada kali ini, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan yang masih tidak menyenangkan. Pentas politik, persekitaran ekonomi dan kedudukan sosial bangsa Malaysia sedang berada pada saat yang getir dan genting. Keadaan secara ringkasnya bolehlah digambarkan dengan istilah yang saya gunakan, kerancuan, iaitu satu situasi kucak-kacir
yang terambang-ambing dan bercempaka. Wabak coronavirus COVID-19 telah meletakkan seluruh negara dan rakyat dalam keadaan yang amat sukar sekali. Dalam sekelip mata, kita kehilangan status quo sebagai negara membangun yang paling berjaya. Jumlah rakyat kita yang jatuh dalam kelompok miskin berlipat ganda. Mereka yang hilang pekerjaan semakin tidak terhitung oleh angka. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang terpaksa menutup perniagaan mereka, tak pasti jika mereka ini akan berupaya untuk beroperasi semula. Golongan kelas menengah semakin mengecil. Anak-anak sekolah ketinggalan dalam pendidikan sehingga mewujudkan jurang yang ketara. Universiti tidak dapat dibuka, baru buka sekarang. Mahasiswa kehilangan nikmat dan peluang membina pengalaman hidup di kampus yang selayaknya mereka rasai. Demokrasi negara juga semakin merosot, saudara sekalian. Ruang kebebasan bersuara semakin mengecil. Malah sering sahaja dikongkong. Parlimen sebagai entiti demokrasi yang sebenarnya dilumpuhkan dan perlembagaan tidak dijunjung dengan luhur. Ahli parlimen pula memperjudikan mandat rakyat dengan sesuka hati. Ya. Demi kepentingan peribadi masing-masing. Ya. Iklim politik kita seperti dilanda oleh langkisau, iaitu yang ramai yang sasau, ramai yang mengacau-gacau. Tak tahu mana punya hantu raya dah mengusik mereka. Ya. Mereka melompat dari satu kolam ke satu kolam, tanpa malu, tanpa segan silu. Seakannya negara kita ini dalam darurat tempoh pandemik ni, saya cadangkan supaya kita mengadakan larangan rentas politik. Ya. Kita perlukan larangan rentas politik. Bukannya larangan rentas sempadan. Larangan rentas politik kerana terlampau ramai sangat katak-katak yang melompat di musim panas ini. Ya. Semoga ini sesungguhnya semua ini saudara sekalian ujian besar dari Allah SWT juga. Namun dalam setiap ujian yang diberikan, sabar dan tabah itu hanyalah sebahagian sahaja daripada cara kita menghadapinya. Sebahagian lagi mestilah diisi dengan kesungguhan dan ikhtiar untuk kita keluar dari kesukaran ini. Tawakal kita, pasrah dan redha kita mesti selari dengan semangat dan usaha kita. Hanya dengan yang demikian, insya-Allah, dampak pandemik ini dapat kita hadapi dengan baik. Saudara-saudari para perwakilan yang saya hormati sekalian, kita mesti mengakui sekalipun ada kelemahan di sana sini, wabak COVID-19 ini di negara kita sebenarnya masih terkawal jika dibandingkan dengan negara-negara luar. Selama setahun kita telah mengharunginya dengan baik melalui kepelbagaian intervensi pada setiap ruang dan dimensi. Seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan semua kaki tangan pelbagai agensi frontliners yang menjadi barisan hadapan sangat komited dan profesional dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Kita sangat berterima kasih kepada mereka. Marilah kita semua memberikan satu tempukan penghargaan kepada mereka untuk jasa-jasa mereka. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya nak cakap pasal perpaduan ummah. Perpaduan ummah telah menjadi terma yang begitu tular dan lumrah di kebelakangan ini. Dah jadi macam trending. Sikit-sikit perpaduan ummah, sikit-sikit perpaduan ummah. Semua pihak bercakap mengenai perpaduan ummah. Seolah-olah ummah telah berpecah belah sehingga ke tahap yang sangat parah. Saya pula, saudara sekalian, mempunyai pandangan yang berbeza. Pada saya, kedudukan perpaduan orang Melayu tidaklah terlalu meruncing. Sesekali sudah pasti ada sedikit kocakan di sana sini, itu dah lumrahlah, ya. Bumi mana yang tidak ditempa hujan. Tetapi secara umumnya, perpaduan orang Melayu sebenarnya semakin mengokoh. Semenjak UMNO dan PAS menerokai jalan perpaduan orang Melayu
dalam kedua-dua parti besar ini, perpaduan orang Melayu semakin erat dan akrab. Sehingga membuahkan pelbagai kejayaan dalam beberapa PRK yang lalu. Alhamdulillah, kita leraikan pergeseran silam. Kita bersatu atas nama Islam dan Melayu. Namun, tentu sekali kita akan melihat perpecahan jika konsep perpaduan bangsa Melayu itu ditafsirkan dalam konteks politik semata-mata. Jadi janganlah perpaduan ummah itu pada kita tidak lebih dari sekadar parti-parti Melayu duduk bersama dalam sebuah perikatan politik. Tak betul tu. Tafsiran sebegini sangat cetek. Ini kerana jumlah orang Melayu yang diwakili oleh kedua-dua parti besar Melayu sebenarnya hanya dalam lingkungan 4 juta orang sahaja. Sedangkan berbelas juta lagi orang Melayu di luar sana yang tidak berparti, tidak menyertai UMNO, tidak menyertai PAS, apatah lagi menyertai PPBM. Namun mereka membentuk sebahagian besar ummah yang kita sebut-sebutkan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, seruan kepada perpaduan ummah mestilah dibaca dalam konteks yang lebih besar. Ia mesti benar-benar bertujuan menyatu padukan orang Melayu, merentasi ideologi politik, merentasi kepentingan kuasa dan merentasi status sosial. Jangan kita tengok dari segi politik saja. Ramai orang yang tak dalam politik. Ramai orang luar sana yang masih lagi berada di luar garisan politik. Kita mesti rangkumkan semua orang ini. Ia mesti menjangkaui laba politik dan tidak menjadi sekadar strategi untuk menang dalam pilihan raya. Sedangkan nasib masa depan ummah belum tentu lagi akan dipedulikan selepas PRU. Atas dasar ini, saya ingin membuat penekasan baru bahawa sebagai gerakan yang telah lama memperjuangkan orang Melayu, iltizam UMNO terhadap kepentingan ummah jangan sesekali dipersoalkan. UMNO dah lama merintis kesepakatan bangsa Melayu ni. Ya, dah lama dah. Jangan ajar kita macam mana nak menyatukan ummah. Dah lama dah. Ya, UMNO telah lama merantasi, lama merintis kesepakatan bangsa Melayu, merantasi parti dan ideologi semasa menentang Malayan Union. UMNO telah terlebih dahulu menggembling pelbagai usaha mengumpul dana, sokongan dari orang Melayu, Cina, India bagi merunding menuntut kemerdekaan. UMNO memeta jalan perpaduan pelbagai pihak dan kaum selepas berlakunya peristiwa 13 Mei dan memulihkan semula kestabilan politik di Malaysia. Setelah diisyarkan haram pula pada 1988, UMNO terus berupaya menyatu padukan Malaysia dengan sokongan pelbagai parti komponen, malah masih terus memimpin kerajaan. Sewaktu peristiwa pemecatan timbalan Perdana Menteri pada 1997, ramai orang Melayu yang marah dan menunjuk perasaan. Ramai yang turun ke jalan, menggila dan berdemonstrasi. Namun kerana matlamat yang jelas dan kerja keras, alhamdulillah, UMNO terus menang dengan majoriti 2/3. Dan perkara itu berlaku kerana UMNO mempunyai sokongan dan keyakinan pelbagai lapisan masyarakat untuk terus mengurus negara kita Malaysia. Jangan kita lupa saudara-saudara sekalian, dalam segala perselisihan yang pernah wujud, UMNO tetap menerima kembali sahabat kita Semangat 46 ke pangkuan perpaduan bangsa. Dan bila UMNO gagal membentuk kerajaan 3 tahun dulu, UMNO menghulungkan tangan perpaduan kepada sahabat kita PAS sehingga terbentuknya Mufakat Nasional. Jadi kepada pemimpin serpihan Parti Melayu yang baru tahun jagung usianya, janganlah tuan-tuan berbicara dengan UMNO tentang perpaduan ummah. Apabila tuan-tuan sendiri tidak mempunyai sebarang rekod menyatu padukan bangsa Melayu dan rakyat Malaysia. Ya? Janganlah berbicara tentang perpaduan ummah dengan UMNO kalau tuan-tuan sendiri berantakan dengan mereka yang sebelum ini tuan-tuan peluk dan dakap mesra. Ya? Jangan berbicara tentang perpaduan ummah dengan UMNO kalau tuan-tuan tahu hanya memancing dan mengutip sesiapa saja yang pantas meninggalkan perjuangan bangsa.
Termasuklah mereka yang selama ini tidak pernah berhenti-henti menghina dan merendah-rendahkan orang Melayu. Mereka inilah sebenarnya anti perpaduan Melayu. Mereka tidak pernah memperjuangkan sebarang usaha perpaduan. Sehinggalah apabila nyawa mereka seperti telur di hujung tanduk, kelangsungan parti mereka menjadi begitu getir, barulah mereka mula tergagap-gagap bercakap tentang perpaduan bangsa. Lebih menjelitkan lagi bila mereka yang meninggalkan PKR turut tidak malu bercakap berkenaan perpaduan ummah. Sedangkan selama berpuluh tahun perjuangan mereka tidak pernah sekalipun menjurus kepada kebaikan orang Melayu, apatah lagi perpaduan ummah. Maka dengarlah wahai sahabat-sahabat saya, perwakilan dan juga bangsa Melayu. Saya tegaskan dengan setegas-tegasnya bahawa perpaduan bangsa Melayu adalah cita-cita besar UMNO, tetap dan akan terus didukung dengan tegas dan setia. Ia tidak akan kami lacurkan dalam matlamat politik yang sempit. Ia tidak akan kami leburkan dalam perlumbaan kuasa yang tidak cerdik. Yang akan UMNO usahakan adalah perpaduan seluruh bangsa Melayu, yang berpolitik atau tidak, yang berparti atau tidak, dan yang dalam kerajaan maupun pembangkang. Semua akan kita pandang dan kita undang. Rukunnya hanya satu, iaitu Melayu. Semua ini mesti kita jayakan dengan hanya satu tujuan, iaitu demi membangun dan kebingkasan orang Melayu, dan bukan untuk menyelamatkan mana-mana individu atau perikatan politik tertentu. Dan saya tegaskan juga saudara-saudara sekalian, pada UMNO, perpaduan Melayu bukan sekadar mengukuhkan kedudukan bangsa Melayu semata-mata, tetapi juga perpaduan nasional. UMNO dan BN akan memperjuangkan perpaduan Melayu dan perpaduan nasional tanpa terpisah-pisah. Ia bergerak seiring dan akan saling diperkuatkan. Alasannya mudah sahaja. Masa depan Malaysia tidak akan cerah dan mencukupi dengan jaminan perpaduan Melayu sahaja. Tetapi jaminan masa depan Malaysia yang baik harus hadir bersama perpaduan semua kaum. Perpaduan yang saling berakar, mengukuh satu sama lain demi Malaysia yang kita cintai. Saudara-saudari, para perwakilan sekalian, dalam perhimpunan yang lepas, tahun 2019, 2020 tak ada, saya telah mengutarakan pandangan saya tentang the era of disruption. Ingat lagi tak? Dan bagaimana kita akan menghadapi massive and mega disruption dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, perniagaan, sosial dan politik. Masa itu belum ada lagi COVID. Ya? Semuanya dipacu oleh perubahan sikap, gaya hidup dan pemikiran kerana lambakan maklumat yang luar biasa, derasnya kemajuan teknologi yang kita nikmati pada hari ini. Politik Malaysia juga tidak terkecuali. Apa yang kita lalui pada waktu ini menunjukkan bahawa politik Malaysia telah sangat terusik ataupun severely disrupted. Walau bagaimanapun, keceleruan politik Malaysia tidak berlaku kerana ledakan teknologi maklumat sahaja, tetapi ledakan nafsu serta kegilaan terhadap kuasa dan kedudukan, sehingga melenyapkan segala sistem nilai, kompas moral dan prinsip murni yang selama ini memimpin kita dalam politik. Realitinya, saudara-saudara sekalian, kita sedang melalui krisis politik yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Bahkan tidak nampak tanda-tanda bahawa krisis politik kita akan berakhir segera. Teruk sangat politik kita huru-hara. Semua ini mengundang kebimbangan yang sangat mendalam. Semua orang risau, semua orang amat keliru sekarang. Pertama, dengan segala kegilaan yang kita lihat sekarang, apakah bentuk pengakhirannya? Macam mana? Kemana kita nak pergi ni? Kemana kita nak bawa negara ini? Kita hanya boleh meneka-neka. Apakah ada keuntungan dari semua ini kepada orang Melayu dan rakyat Malaysia? Dan jika pun ada sekelumit untung, sejauh mana dan setakat manakah ia akan dapat bertahan? Kedua, tidakkah krisis politik yang kita hadapi ini akan memudaratkan kepercayaan rakyat terhadap gerakan politik dan budaya demokrasi? Sekira sekarang ini rakyat sudah mual dengan jelak dengan orang politik.
Orang dah boring sangat dah. Orang dah benci dengan orang politik. Kita. Ya. Malaysia hilang segala kepercayaan serta muak dengan semua kita. Sehingga mereka membuang terus apa sahaja adilisme yang ada. Yang ketiga, apakah peranan UMNO dalam menghadapi krisis ini? Ini penting. Bagaimana kita harus menghadapi dan menyelesaikan politik ini? Bagaimana UMNO mesti mengurus kecelaruan ini? Sekaligus memastikan kita kembali menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh seperti dahulunya. Kita telah merasai, saudara sekalian, betapa peritnya kekalahan semasa kita tumbang dalam pilihan raya ke-14 dulu. Dan ditolak oleh pengundi-pengundi dan rakyat Malaysia. Kita tidak mahu melaluinya sekali lagi. Kita mesti menyegerakan pencarian solusi kepada semua kecelaruan ini melalui strategi yang tuntas dengan kesungguhan yang mendalam daripada semua perwakilan. Penyelesaian yang UMNO ketengahkan mestilah bukan sahaja untuk memulihkan kestabilan politik negara. Yang lebih penting, ia mesti memastikan kita mampu mengembalikan kepercayaan rakyat dari pelbagai kaum terhadap UMNO. Untuk menjadi induk politik yang kuat, UMNO mesti diterima dan disokong oleh semua orang Melayu dan bukan Melayu. Para perwakilan sekalian, jika hari ini kita dilanda krisis dan kecelaruan daripada segenap sudut, maka percayalah bahawa pintu-pintu peluang juga sedang terbuka dengan luasnya. Apa sahaja problem, there is a source of opportunity. Jangan kita lihat sehala saja. Dalam arti kata lain, permasalahan politik yang Malaysia sedang lalui sekarang turut membuka ruang dan peluang keemasan kepada UMNO. Cuma kita mesti bijak untuk memanfaatkan dia. Rakyat telah menyaksikan kegagalan 22 bulan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Kini rakyat sedang melihat pula ketidakcekapan dan kelembapan PN mengurus negara. Walaupun UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan PN, ya, walaupun kita sebahagian kerajaan PN, namun peranan UMNO sangat terpencil dan tidak dominan. Kita lebih duduk tunduk dari bangun menjadi induk. Ditambah pula dengan pendirian jelas UMNO untuk tidak menyertai parti PN sejak awal dulu. Sedar ataupun tidak, senario ini sebenarnya memberikan UMNO kesempatan unik untuk mengetengahkan semula BN sebagai kerajaan pilihan rakyat. Sama ada dalam kalangan Melayu maupun bukan Melayu. Prestasi BN sebagai kerajaan selama 60 tahun adalah jauh lebih baik dan lebih berjaya. Belum nampak sebarang petunjuk bahawa kerajaan politik, kerjasama politik seperti Pakatan Harapan maupun PN mampu menterjemahkan formula BN yang kita laksanakan dulu. Jadi rakyat sebenarnya boleh diyakinkan, saudara sekalian, bahawa BN harus dikembalikan segera untuk memerintah dan mentadbir kemakmuran Malaysia ini, insya-Allah. Ya? Ini peluang kita. Kita yakinkan orang bahawa kita ada track record yang cemerlang. 60 lebih tahun kita mentadbir negara. Rakyat hidup dengan aman dan sentosa, negara sejahtera, politiknya stabil. Maka orang datang berniaga dengan kita. Ekonomi kita akan bangun dan kita boleh membantu rakyat kita. Hari ini siapa nak datang ke negara kita? Tak ada siapa nak datang. Ya. Kerana apa? Kerana tidak adanya kestabilan politik di negara kita. Kita bukan mahu mendabik dada, menyatakan hanya kita yang paling pandai, paling tahu semua perkara. Bukan itu maksud saya. Cuma BN yang diterajui oleh UMNO sebagai induk itu ada kelebihannya tersendiri yang terbukti malah cuba ditiru oleh orang lain tetapi gagal. Punca kegagalan mereka tak lain tak bukan sebenarnya ialah meminggirkan UMNO sebagai parti terbesar Melayu. Itu punca dia. Kita dipinggirkan. Ya? UMNO tak boleh dipinggirkan. UMNO parti teras negara. UMNO memerdekakan negara. UMNO mesti menjadi induk kepada pentadbiran negara semula untuk kita bingkas dan bangun mentadbirkan negara pada pilihan raya akan datang. Justru demi kestabilan politik di Malaysia, rakyat harus diyakinkan bahawa tidak ada kerajaan yang akan stabil tanpa sokongan parti Melayu terbesar dan tidak ada parti Melayu terbesar yang mempunyai pengaruh
dan kesederhanaan seperti UMNO. Mungkin ramai yang menyoal bagaimana BN akan memerintah kalau hanya dengan 4 parti komponen. Kita sekarang ada 4 parti saja. Jawapan saya mudah saja. UMNO dan BN ini adalah entiti politik. Ia hidup dinamik dan progresif. Ia sentiasa terbuka dengan segala rumus baharu dan politik. Ia bukan entiti yang pegun, yang tidak berevolusi. UMNO sedar bahawa perubahan itu adalah sesuatu tidak boleh dielakkan. Maka demi masa depan Malaysia, UMNO melalui BN wajib menerokai semua kemungkinan-kemungkinan yang wujud untuk dimanfaatkan. Ya, kita mesti menerokai supaya kita dapat melihat dengan jelas ke mana kita nak bawa parti ini dan negara ini. Jadi, saudara sekalian, berbekalkan keanjalan yang UMNO BN ada ini, ia memungkinkan kita untuk memeta suatu yang saya panggil pembaikan politik, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dengan izin political correctness yang baharu dan strategik. Kenapa saya menganjurkan kesediaan untuk melakukan pembaikan politik ataupun political correctness ini? Pertama, kerana kita sedang berada dalam era disruption dan survival mode. Kita dalam keadaan survival mode, saudara sekalian. We must survive. Nak berenang, nak timbul daripada tenggelam, kita mesti survive. Ini yang perlu kita fikirkan dan kita perlu lakukan. Era ini menuntut kita keluar daripada zon selesa dan melepaskan diri dari sebarang kejumudan pendekatan politik yang selama ini membelenggu kita. Telah tiba masanya untuk UMNO meneroka jalan progresif dengan memikirkan percaturan serta pembaikan politik lebih sesuai di zaman ini. Kedua, jika parti lain memilih meninggalkan UMNO dan BN, ia menandakan kita semakin menua dengan cara citra ketinggalan zaman. Orang tinggalkan kita kerana kita dah tua. Orang cari yang muda. What to do? Ya? Apa nak buat? Tetapi kita ada cara untuk kita memudahkan badan kita. Ikutlah contoh ada menteri yang telah pun cantik dan lawa. Ya? Okey. Boleh wanita-wanita terutamanya. Ya? Kita lelaki ni tak boleh nak buat apa dah. Perut dah boroi-boroi lah. Mari kita. Maka harus meremajakan cerita politik ini menjadi ia lebih baik dan bermutu. Dan ketiga, ada banyak cara dan jalan yang lebih baik untuk mencapai pembaikan politik ini. Sama sekali bukan dengan mengorbankan moral dalam berpolitik. UMNO mesti memilih jalan yang lebih matang, unggul, diterima dan bermaruah. Jalan yang tidak membiarkan sesiapa berasa ditinggalkan, ditipu dan dikhianati. Suka ataupun tidak, kita mesti menerima hakikat bahawa sekarang ini adalah zaman kebarangkalian dengan 1000 kemungkinan. Akan sampai waktu UMNO mesti meneroka pembaikan politik dengan terbuka dan berani. Selagi mana yang sedemikian itu dapat menyumbang kepada penyelesaian keceraluan politik di Malaysia tanpa kita menggadaikan perkara-perkara asas yang kita pegang dan perjuangkan. Pendek kata, pembaikan politik yang ingin kita terokai dan pertimbangkan mesti dipagar dengan nilai, prinsip dan syarat-syarat yang ketat. Mesti kita pagar. Mesti bersyarat. Jangan ulu tongkuk. Tak cerodik mana. Jangan pakai ulu tengkuk saja. Kita parti terbesar. Kita mesti menjadi induk kepada pentadbiran negara ini. Ya. Satu, caranya ia mesti menguntungkan UMNO, orang Melayu dan Islam. Itu penting. Apa saja kita buat, UMNO mesti untung. Meniaga, mesti untung. Jangan meniaga rugi. Kalau meniaga rugi, bangang namanya. Ya. Perjuangan, tidak ada kompromi. Ya. Tidak ada kompromi. Perjuangan dan kepentingan orang Melayu dan Islam tidak akan kita tinggalkan dan tidak akan dikompromi oleh UMNO. Apa guna kita pegang kuasa kalau Melayu binasa? Apa guna kita bekerjasama kalau Melayu kekal di takuk lama? Nombor 2, ia mesti melonjakkan UMNO menjadi induk dalam pemerintahan negara. UMNO mesti memimpin segala bentuk perkongsian kuasa
atau kerjasama politik untuk mengurus negara. Tiada pemerintahan tanpa UMNO sebagai induk dan terajunya. Nombor 3, pembaikan politik ini mesti memberikan kestabilan politik yang lestari. Bukannya sekadar sebuah kerjasama terdesak yang bersifat menangguk di air yang keruh dan dipenuhi dengan gunting dalam lipatan. Sehinggakan segala prinsip dan pendirian terpaksa digadai berkali-kali. Kita tidak mahu ada lagi aktiviti kotor melelong ahli parlimen. Tidak ada lagi ugut-mengugut. Tidak ada lagi senario mempergunakan darurat demi kelangsungan kuasa politik. Tidak ada lagi percaturan tidak bermoral yang melingkupkan nilai dan dalam berpolitik dan amalan demokrasi. UMNO melalui Barisan Nasional akan bekerjasama dengan mereka yang berprinsip dan diterima oleh rakyat. Nombor 4, biar apapun pembaikan politik yang kita mahu lakukan, ia mesti bersifat terangkum, inklusif dan menjadi wahana keadilan dan kebaikan untuk semua. Orang Melayu, bukan Melayu, serta negara kita Malaysia. UMNO akan menyantuni semua dan meneroka persepahaman dengan semua orang. Parti politik ataupun bukan parti politik, kerajaan atau golongan pemodal, rakyat biasa yang tua dan yang remaja, semua harus menjadi pemegang taruh dalam pembaikan politik ini. Ringkasnya, saudara-saudara sekalian, sebarang pembaikan politik yang kita mahu ikhtiarkan, mestilah menjadikan UMNO sebagai teras, Malaysia sebagai asas, dan kestabilan politik sebagai matlamat yang dipertahankan bersama secara saksama. Jadi, bagaimana UMNO akan mengurus pembaikan politik baru ini? How? Macam mana? Satu perkara yang pasti, UMNO tidak akan terburu-buru. UMNO akan membangunkan menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih unggul dan tidak akan mencari jalan pintas. Kalau kita benar-benar mahu memeta satu pembaruan politik, saya jamin pada semua bahawa kepimpinan UMNO akan mengambil pendekatan berhati-hati dengan perkiraan jangka masa panjang yang matang. Kita mesti berfikir, mesti fikir berpanjang, bertindak mesti bijak. Ia akan berpandukan nilai, mendapat dukungan akar umbi parti, terangkum dan tidak meminggirkan mana-mana pihak. InsyaAllah, pembaikan politik yang UMNO usahakan akhirnya mesti menjadikan politik Malaysia lebih baik. Dan dengan politik yang lebih baik ini, UMNO akan mengusahakan sebuah pemerintahan yang berpotensi memulihkan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan apa yang telah saya ucapkan sebentar tadi, saya pasti ramai yang dah mula membuat perkiraan ataupun telahan. Adakah kita akan benar-benar membuat satu pembaikan politik yang baru? Bilakah semua ini akan dimulakan? Siapa yang akan kita pilih untuk didampingi? Jawapan jujur saya, saudara-saudara sekalian, belum ada sebarang ketetapan. Semua ini masih kekal sebagai satu kemungkinan. Semuanya harus melihat kepada keperluan dan keadaan. Masalah yang akan menentukan masa depan kita. Tetapi yang boleh saya tegaskan di sini, semua keputusan dan tindakan dalam pembaikan politik ini mesti diputuskan oleh semua dan bukan segelintir. Ia mesti disepakati dan bukan dipaksa-paksa. Sebab itu UMNO ini bukan parti terdesak. Kita bukan mereka yang menjaja janji demi mengemis kuasa. Kita akan kekal sebagai kita. Satu gerakan kebaikan yang tidak akan berhenti memberi kebaikan kepada orang Melayu. Orang bukan Melayu dan tanah air kita Malaysia. Namun, apa jua strategik kepada UMNO yang diasaskan kepada nilai dan syarat yang menguntungkan UMNO, Melayu dan Islam serta kepentingan Malaysia dan rakyatnya setelah mendapat sokongan akar umbi, maka UMNO bersedia untuk berbincang dan menerokai jalan baru bagi menyelesaikan krisis politik negara. Yang penting, saudara-saudara sekalian, mana-mana pihak yang mahu bekerja sama dengan kita mesti meyakini kemampuan UMNO untuk menjadi pengemudi, iaitu induk kepada segala-galanya. Itu syarat kita. UMNO bukan pemain kedua yang sekadar dikutip untuk memenuhi kota atau bilangan kursi yang diperlukan. Kita tak mahu jadi pemain-pemain reserve pimpinan simpanan. Kita nak jadi Liverpool untuk menguasai Liga Inggeris.
You will never walk alone. Marah orang Manchester United. Kat atas tu semua Manchester United. Bawah ni City, tu Chelsea. Liverpool. Tidak ada mana-mana pihak ataupun individu yang boleh memberitahu ataupun mengarah UMNO tentang bagaimana dan dengan siapa kita harus berunding dan membentuk sebuah kerajaan. Kita takkan dengar cakap orang paksa kita itu dan ini. Tak mau. Tapi buat waktu ini biarlah UMNO memilih untuk memperlihatkan kekuatan sebenar kita sebagai parti politik dengan keunggulan kita sendiri tanpa mengorbankan kepentingan strategik kita. Kita kuat, saudara sekalian. Kita ni kuat. Kita ni umpama gajah. Gajah besar. Tapi berperangailah macam gajah. Jangan badan gajah besar gajah, tapi perangai macam pelanduk. Masuk hutan, gajah masuk hutan, ranting pun tak patah. Apa gajah itu? Gajah masuk hutan, pokok tumbang. Ini ranting pun tak patah. Pemuda, jangan jadi gajah yang masuk hutan, ranting tak patah. Ya? Masuk hutan, langgar. Wa makarulah, langgar. Jangan takut. Ya? Buat. Dan ini bermakna UMNO tidak akan memperjudikan mana-mana kerusi UMNO. Kerusi UMNO adalah kerusi UMNO. Dulu, kini dan selamanya kerusi UMNO. Ia bukan untuk kita lepaskan demi memberi talian hayat kepada mana-mana pihak. Jangan kita gadaikan kerusi kita. Kerusi kita, kita punya. Pok kau, pok aku. Ya? Jangan nak kacau-kacau kita. Ya? Jangan ada yang cuba untuk mengilas tangan UMNO. Kita tidak akan mengalah. Kita tidak akan melatah. UMNO tidak akan terpedaya lagi dengan retorik kepentingan ummah dan perpaduan Melayu yang dibuat-buat. Perpaduan ummah dan penyatuan Melayu mesti dipimpin sendiri oleh UMNO. Ia bukan umpan undi yang ditabur oleh pendusta politik yang bernaung dengan kuasa tanpa mandat dan tanpa kekuatan sebenar. Yang penting, saudara sekalian, dalam hasrat kita untuk memimpin semula Malaysia, UMNO tidak akan mendesak sesiapa untuk menyertai BN. Kita tak akan desak sesiapa. Sebaiknya kita akan menggunakan pendekatan bekerja dengan BN agar satu keampuhan politik boleh dibentuk untuk mengurus negara selama 5 tahun mendatang dengan stabil dan cemerlang. Bekerja dengan BN akan menjadi slogan yang membuka pelbagai ruang untuk UMNO menerokai pelbagai bentuk kerjasama strategik tanpa perlu terikat dengan pelbagai konsensus politik dan pensyaratan yang sempit dan merugikan. Bukan struktur dan formaliti yang saya nak utamakan, tetapi ia adalah satu working formula untuk UMNO dan BN. Para perwakilan sekalian, apakah usaha pembaikan politik ini akan berjaya? Banyak orang soal, apakah usaha pembaikan politik ini, kita nak memperbaiki politik kita akan berjaya? Persoalan sedemikian tidak pun perlu kita jawab. Kerana tugas UMNO ialah untuk menjayakannya dengan sebaik yang mungkin. Bagaimana UMNO nak menjayakannya? Itu rahsia kita lah. Kita tak akan buka rahsia kita macam mana nak jayakan. Ya? Simpan rahsia elok-elok. Jangan nak rompak rumah orang, bagi tahu minggu depan aku nak rompak engkau, kau siap? Itu bukannya cerdik. Jika UMNO sebelum ini mampu memerdekakan tanah air, ya, tuan-tuan puan sekalian, jika UMNO sebelum ini mampu memerdekakan tanah air dari penjajah, berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara membangun paling berjaya, maka UMNO sudah pasti lebih daripada layak untuk mengepalai satu pembaikan baharu dalam politik Malaysia hari ini. InsyaAllah kita mampu. Kita dah ada terrekod. Kita dah tunjukkan dan orang dah menikmatinya. Orang dah lihat macam mana PH, orang dah lihat macam mana PN. Orang rindukan BN untuk bangun semula. Mari kita bangun dan bingkas untuk mentadbir negara. Perkara yang seterusnya yang saya ingin perkatakan pagi ini ialah segala pembaikan politik ini tidak akan berlaku. Dia tak akan berlaku, cuma akan menjadi retorik saja tanpa kemenangan dalam pilihan raya yang akan datang. Tanpa kemenangan tak boleh buat apa. Tanpa kuasa kita tak boleh buat apa. Kalau kita bermain spare saja tak boleh buat apa. Kita mesti menjadi striker. Kita mesti menjadi CEO syarikat yang boleh menentukan hala tuju syarikat untuk kita
melonjakkan parti kita ke depan. Ikhtiar membina semula Malaysia dan membaikkan negara atau the remaking of Malaysia, ini akan hanya berlaku jika kemenangan berpihak kepada kita. Apabila kita berjaya memenangi PRU mendatang, barulah boleh kita gerakkan misi sebagai pembaik pulih politik baru Malaysia. Kerana itu, keutamaan UMNO kita sekarang ialah memenangi pilihan raya. Kita buanglah ke laut segala perkara-perkara lain. Lupakanlah. Keutamaan kita nak menang pilihan raya. Saya dah kata dah daripada awal lagi bahawa keutamaan hala tuju UMNO ada dua, iaitu perkasakan parti dan susun strategi untuk menang pilihan raya. Maka kita lupakan segala-gala percaturan politik yang tidak bermanfaat dan tidak bermoral. Kita mara dengan cara kita. Kita mesti bersedia berhadapan dengan rakyat dan meyakinkan mereka bahawa kita akan menjadi kerajaan yang stabil, terangkum dan berfungsi. Oleh hal yang demikian, keutamaan kita adalah, saudara sekalian, mengusahakan persediaan yang mantap untuk menghadapi pilihan raya nanti. Pesan saya kepada seluruh saudara sekalian perwakilan dan yang tidak jadi perwakilan yang duduk di bahagian-bahagian, PRU ini kali ini adalah ibu segala pertempuran. The mother of all battles. Ingat, this is the mother of all battles. Kalau kita kalah, kita akan lenyap. Kenapa saya berkata sedemikian? Ada dua perkara yang menjadi sandaran saya. Pertama, ia adalah PRU untuk mengembalikan semula maruah UMNO yang tertewas dalam pilihan raya yang lepas. Maruah kita mesti tebus semula. Hidup jangan tak ada maruah. Tak ada harta, tak ada benda, tak apa. Tetapi maruah mesti ada. Integriti kita mesti mantap. Ya? Kita tak kaya tak apa, tapi maruah kita ada. Ya? Bangkit dari sebuah kekalahan bukan perkara yang mudah. Ini adalah peluang terbaik untuk kita UMNO mengembalikan wibawa dan harga diri kita sebagai politik induk orang Melayu. Kedua, ia adalah satu-satunya peluang terdekat yang terbesar untuk UMNO kembali menjadi kerajaan dan mentadbir negara ini. Usahlah kita menunggu sepenggal dua lagi. Jangan tunggu-tunggu. UMNO mesti segera kembali menjadi kerajaan dengan cara yang bermaruah, demokratik dan berdasarkan mandat sebenar rakyat. Ya? Maka pilihan raya ke-15 kali ini adalah perkara yang sangat mustahak. Hanya ada dua kemungkinan yang ada. Kita cuma ada dua kemungkinan yang ada. Sama ada kita menang dan memerintah, atau sekali lagi kita menjadi pembangkang dan diperkotak-katikkan. Yang pasti kita tak ada plan B atau apa-apa plan lain pada waktu ini. We must win. Kita mesti menang pilihan raya ke-15 ini. Kita optimis untuk menang. Kita mesti memerintah semula. Dengan usaha dan aliran pemikiran sedemikian, insya-Allah kita boleh dan akan menang. Tetapi kemenangan mesti diusahakan dengan sikap dan mentaliti yang betul untuk menang. Ia tidak akan datang bergolek, saudara sekalian. Oleh itu, pada perhimpunan kali ini, kita harus segera membicarakan tentang cara dan strategi kita untuk menang. Yang pasti untuk menang dalam PRU akan datang adalah ada beberapa perkara yang mesti kita fahami. Nombor satu ataupun pertama, UMNO tidak boleh terkeliru tentang siapa musuh kita sebenar. Jangan kita keliru. Ya? Orang tua-tua kata, dalam musuh tak ada kawan. Dalam kawan ada musuh. Mesti kita kena pasti siapa. Ya? Ini kerana menghadapi musuh yang nyata adalah lebih mudah dari menentang musuh yang tersembunyi. Api dalam sekam sifatnya membakar lebih teruk, lebih sakit dan lebih memusnahkan. UMNO kita sepatutnya sudah tahu siapa mereka. Walaupun tanpa perlu saya sebutkan di sini. Cuma beringatlah, musuh kita amat licik dan sanggup berbuat apa sahaja untuk memusnahkan kita. Nombor dua, UMNO mesti mengurus mereka yang berpura-pura mendukung UMNO, tetapi jiwa mereka sebenarnya telah dibeli dengan murah saja. Jiwa mereka telah dibeli dengan murah sekali. Mereka ini masih memerlukan UMNO untuk bernaung, tetapi cinta dan hati mereka sudah kepada orang lain. Mereka telah digelapkan dengan kesenangan yang bersifat kebendaan. Pada mereka, UMNO tidak lebih dari sekadar tunggangan.
Bila kuat UMNO, mereka dekat. Bila lemah UMNO, mereka mengalah. Ingat, saudara-saudara sekalian. UMNO ini bukan dayus. Ingat, UMNO ini bukan dayus. Siapa yang curang dan khianat mesti ditinggalkan selama-lamanya. Ketiga, UMNO mesti menegaskan kembali bahawa sesiapa yang memusuhi orang Melayu dan Islam adalah musuh UMNO. Itu syarat kita. Okay? Selagi mereka tidak melepasi batas ini, UMNO sangat terbuka untuk meneroka segala jalan kerjasama yang ditawarkan. Okay? Namun setakat mengenali musuh saja tak akan boleh UMNO menang periode akan datang. Kenal musuh, kita tak boleh menang. Untuk menang, saudara-saudara sekalian, UMNO perlu kerja kuat, bekerja keras. Kerja kuat pula. Bekerja keras. Jangan lagi kita terlalu asyik dan fokus dengan perbincangan politik dalam Facebook, dalam WhatsApp. Tak ke mana pergi. Asyik duduk dalam bilik dalam rumah, bertongkar dalam WhatsApp, dalam Facebook. Will lead us to nowhere. Perbahasan di media sosial tidak akan membawa UMNO ke mana-mana. Yang akan memenangkan kita ialah dengan menyantuni isu, menyelesaikan permasalahan serta bebanan rakyat. Ini yang dekat di hati orang. Santunilah semua anggota masyarakat. Pengundi dan bukan pengundi, Melayu dan bukan Melayu. Santuni semua. Kerana UMNO adalah parti khidmat dan amal bakti untuk semua. Inilah sefer dan formula yang menjadikan kita berjaya mentadbir negara selama 60 tahun, iaitu amal dan usaha kita. Gandakan khidmat bakti kita. Lebih-lebih lagi dengan kegawatan ekonomi negara waktu ini. Kepada ahli-ahli UMNO yang berada, berkorbanlah dengan berbahagi dan memberi kepada yang memerlukan. Kepada yang tak berpeluang untuk memberi, hulurkan silaturahim dan keringat dalam kerja gotong royong kemasyarakatan di dalam masyarakat setempat kita. Kepada pergerakan wanita, ya, putri, giatkan kunjungan kita ke jiran dan tetangga demi ukhuwah dan setia kawan dalam bermasyarakat. Ya, santuni, ya, dekati jiran-jiran kita, masyarakat kita. Kepada pemula pula, santuni semua anak muda di seluruh Malaysia kerana mereka sangat memerlukan dokongan kita. Dekati anak muda supaya mereka kenal dan mereka bersama dengan kita. Saya faham semua ini sedikit sukar untuk waktu ini kerana kita bukan induk pada kerajaan yang memerintah. Tetapi kerja keras adalah nilai setia dan kasih kita kepada parti dan bangsa. Sesuaikan strategi kita dengan keadaan setempat. Parti kita adalah parti yang demokratik. Kita memberikan kepercayaan kepada setiap bahagian, merencanakan strategik pilihan raya mereka, mengikut keperluan bahagian dan juga mengikut keperluan bahagian mereka yang mereka wakili. Jangan tunggu kepimpinan atasan melakukannya. Lakukanlah apa yang terbaik untuk kepentingan setempat kerana anda semua lebih tahu apa yang sesuai dan baik dalam kawasan kita masing-masing. Strategi besar sebagai rujukan utama akan dikongsi oleh kepimpinan utama pusat dari masa ke semasa. Tetapi kita semua mesti mengambil langkah aktif dari sekarang. Kerana agenda perjuangan kita bukan calang-calang, iaitu mengembalikan semula UMNO di persada pentadbiran negara. Para perwakilan sekalian, akhir sekali saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada kesatuan dalam UMNO dengan sebenar-benar kesatuan. Bersatulah, jangan berpecah-pecah. Keutamaan kita nak menghadapi pilihan raya untuk kita menang dan mentadbir negara. Jangan kita berpecah-pecah. UMNO ini tidak boleh berpecah-pecah. Hentikan segala clustering yang sangat tidak menguntungkan diri ini. Demi masa depan UMNO, mari kita kembali kepada tautan UMNO jua. Berkelahi di hujung batang, berbaik di pangkal padang. Biduk lalu, kiambang bertaut. Serumpun bak serai, tersusun bak sirih, insya-Allah. Saya ingatkan seawal-awalnya di sini, UMNO ini adalah jalan yang kita pilih dengan penuh sedar. Kita tidak dipaksa oleh sesiapa dan kita tidak memaksa siapa-siapa. Jadi di tangan kita lah segala-galanya terletak. Cuma bersedialah, jalan kita ke hadapan pastinya berliku. Akan ada ranjau,
akan ada yang menghalang dan mengacau. Akan ada ujian, akan ada kejian. Akan ada musuh dalam selimut, akan ada gula menjerat semut. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dinamakan satu perjuangan. Saudara-saudara sekalian, kita jangan gentar. Tidak ada ikhtiar dan niat baik yang tewas pada kebatilan. Tidak ada usaha besar untuk bangsa dan agama yang berakhir dengan kegagalan. Marilah kita bersama-sama memastikan kejayaan milik kita, insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Nior gading puncak mahligai, buah ketupat berisi inti. Biar daging tulang berkecai, UMNO berpejuang sampai mati, insya-Allah. Sekian, saya sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan Perhimpunan Agung Wanita Pemuda UMNO, Puteri UMNO pada tahun 2020. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!